Buletin Didik 22 Disember bersama saya Zaiti Zubair. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peruntukan bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 kepada semua murid yang diumumkan kerajaan baru-baru ini akan disalurkan seawal 12 Januari depan. Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan peruntukan BAP itu dikreditkan ke akaun sekolah sebelum ia diagihkan secara tunai atau dikreditkan ke dalam akaun murid. Dalam kenyataan di media sosial, KPM berkata sekolah diminta mengagihkan wang itu kepada murid sebaik sahaja menerima peruntukan tersebut. Tiada sebarang borang atau dokumen perlu diisi oleh murid atau ibu bapa sebelum menerima BAP. Selain itu, KPM juga tidak menyediakan sebarang talian khusus. Segala penjelasan lanjut berkaitan BAP boleh dirujuk melalui Surat Perkeliling Keuangan Bilangan 20 tahun 2020 Bantuan Awal Persekolahan di laman sesawang rasmi KPM. Selasa lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan BAP bernilai RM150 kepada semua murid tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa pada Januari 2023. Beliau berkata langkah itu penting untuk mempersiapkan murid dengan kelengkapan sekolah yang sewajarnya selain memberi perbelanjaan bagi rancangan makanan tambahan RMT dan pembelian buku teks. Bantuan diberikan kepada pelajar yang memenuhi kriteria seperti warga negara Malaysia dan murid tahun 1 hingga tingkatan 5 atau yang setaraf dengannya bagi sesi persekolahan 2023-2024. Kriteria lain, pelajar di sekolah kebangsaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah agama, sekolah swasta persendirian yang berdaftar dengan kerajaan, sekolah bimbingan jalinan kasih, sekolah integriti dan sekolah Henry Geni. Kolej Vocational Keningau sekali lagi mencipta sejarah apabila seorang pelajar jurusan seni kulinari mewakili negara sebagai salah seorang panelis forum di China Southeast Asia Symposium. Forum yang berlangsung menerusi aplikasi Zoom pada 15 hingga 16 Disember itu merupakan anjuran The UNESCO International Research and Training Centre for Rural Education. Panelis jemputan simposium tersebut dipilih berdasarkan usaha mereka membangunkan komuniti. Nur Afika Amani merupakan seorang pelajar yang aktif dalam advokasi melalui aktiviti meja bulat atau round table. Antara isu-isu yang menjadi tajuk utamanya ialah hak wanita, perubahan iklim dan kesihatan. Selain itu, dia juga pernah mengikuti program pertukaran pelajar dengan sebuah sekolah di negara Korea Selatan di mana dia mempelajari amalan pengurusan bahan buangan. Bukan itu sahaja, Nur Afika juga telah memenangi beberapa anugerah di pertandingan festival seni melalui persembahan monolog dan drama radio. Selari dengan hasrat mengimarahkan rumah Allah, Masjid Tuanku Said Putra Jamalul Lail di Kanga Perlis menganjurkan kem hafazan cuti sekolah. Ia terbuka kepada pelajar seawal usia 6 hingga 14 tahun. Penganjurannya yang memasuki tahun ke-11 menerima sambutan menggalakkan dari pelajar seluruh negeri Perlis dan Kedah. Kem hafazan ini berlangsung selama 4 hari seminggu sepanjang 3 minggu cuti penggal persekolahan ini. Seramai 168 pelajar menyertainya, termasuk anak-anak asnaf serta anak yatim. Pengisian program disusun pihak masjid bersama fasilitator yang terdiri daripada guru kelas agama dan fardu ain kafah. Antaranya, belajar mengaji Al-Quran, hafazan, fardu ain, pengurusan jenazah dan terapi sukan. Fokus utama kita untuk melahirkan generasi Al-Quran. Keduanya, kita mendedahkan sunnah daripada awal. Kan? Sebab bila dah besar nanti susah juga nak terima bila dah biasa. Dan ni sekarang ni kita tumpu sifat solat, cara pengurusan jenazah dan juga memanah lah. Kita satu lagi kita nak didik kanak-kanak ni untuk membiasakan diri dengan suasana masjid. Adab-adab di dalam masjid. Program dilakukan secara berperingkat dan berasingan antara pelajar lelaki dan perempuan. Walaupun ramai yang pertama kali menyertai pengurusan jenazah, mereka tidak kekok bahkan memberi tumpuan penuh semasa pengajaran berlangsung. Pelajar juga dilihat aktif bertanyakan soalan dan mengambil peluang ini dengan sebaik mungkin untuk menambah ilmu agama. Banyak juga. Adik apa belajar Jawi, belajar hafazan, baca Al-Quran. Rasa macam mana? Rasa macam gembira. Sebab dapat banyak kawan, dapat jumpa kawan yang lama kat sini.
Lepas tu dapat hadiah daripada cikgu-cikgu. Belajar Alif Bata lah. Lepas tu belajar tulis Jawi lah. Lepas tu buat macam-macam. Tulis lah. Lepas tu kali-kali. Turut diadakan acara suka memanah iaitu antara sunnah yang dituntut kepada umat Islam. Ia diajar oleh fasilitator berpengalaman. Suka memanah ini menjadi terapi diri dalam melatih kanak-kanak untuk menumpukan perhatian, bertenang dan menstabilkan emosi. Di awalnya, mereka diajar cara mengendalikan busur sebelum dibenarkan menggunakan senjata itu. Ajar belajar ni hafaz surah. Lepas tu ajak tulis huruf yang boleh bersambung. Bagian ajar memanah. Lepas tu ajak ni hafaz surah. Penganjuran kem hafazan cuti sekolah ini mendapat kerjasama Yayasan Tuanku Syed Putra Perlis, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, JAIPS. Seramai 90 pelajar mengalami palsi cerebrum berpeluang menjana pendapatan serta hidup berdikari pada masa depan menerusi Rumah Hijau Khas. Projek Sumbangan Kulim Malaysia Berhad kepada Persatuan Cerebral Palsy Johor, CPJ itu seiring dengan komitmen mendidik, melatih, merawat serta menyediakan keperluan khas bagi pelajar palsi cerebrum. Pengerusi CPJ, Tunku Fatimah Faridah Tunku Osman berkata, kemudahan itu membolehkan pihaknya membantu lebih ramai pelajar terlibat menyediakan peluang mendapatkan mata pencarian. Beliau berharap masyarakat sekitar akan menyokong projek rumah hijau ini dengan memilih untuk membeli buah-buahan dan sayur-sayuran di CPJ. Rumah hijau dibangunkan dengan peruntukan RM40,000 hasil kerjasama CPJ, Kulim dan Yayasan Johor Corporation sebagai kemudahan untuk sesi terapi kepada pelajar menerusi agroterapi. Pengarah urusan Kulim, Muhammad Faris Adli Syukri pula berkata, mereka mahu menggalakkan masyarakat untuk membuat kebaikan menerusi sumbangan, perbelanjaan atau meluangkan masa bersama komuniti. Agroterapi adalah terapi yang menyediakan aktiviti berstruktur dalam suasana pertanian bagi membantu meningkatkan koordinasi motor, kekuatan dan daya tahan serta komunikasi. Menerusi hubungan penyembuhan antara manusia, tumbuh-tumbuhan dan ekosistem sekitarnya. Bersua kembali, musim cuti sekolah boleh dimanfaatkan dengan pelbagai cara. Ada yang mengambil peluang ini untuk mencari duit poket bagi sesi persekolahan tahun hadapan. Bagi seorang remaja dari Kampung Alur ke Titir, Mercang Marang Terengganu, masa yang terluang digunakan untuk membantu ibu bapanya di kebun dengan memetik jagung manis. Pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Abang Dungun, Muhammad Zarif Kamalati berkata, secara kebetulan jagung yang diusahakan ibu bapanya sudah boleh dipetik pada musim cuti kali ini. Setiap hari Zarif mampu mengutip antara 2,000 hingga 3,000 tongkol jagung sehari bersama abangnya, namun ia bergantung kepada faktor cuaca yang tidak menentu sekarang ini. Selepas jagung dipilih mengikut grade, ia akan dijual kepada pemborong yang biasanya datang terus ke kebun selain penduduk setempat yang mahu menikmati jagung manis segar. Ujarnya, inisiatif ini sekurang-kurangnya dapat menampung perbelanjaan apabila sekolah dibuka tahun hadapan. Bapanya Kamalati Seman berkata, pada kali ini, jagung yang diusahakan sejak 10 tahun lalu tidak begitu menjadi kerana faktor cuaca yang tidak menentu. Bagaimanapun, mereka tetap bersyukur kerana mampu menjual hasil tanaman seluas 1 ekar ini kepada pemborong. Jagung dijual dengan harga RM1 setongkol. Permintaannya begitu menggalakkan, malah ada ketika tidak mencukupi. Hanya seorang lagi mangsa tragedi runtuhan di Batang Kali dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Muncung belum ditemui. Yang di-Pertua PIBG SJKC Muncung, Yu Chin Ong berkata, mangsa yang masih hilang ialah pelajar tahun 5 yang juga anak kepada pengusaha kantin sekolah itu.
Jelasnya daripada jumlah keseluruhan 26 peserta perkhemahan dari sekolah itu, hanya 6 daripadanya merupakan guru. Manakala selebihnya adalah ahli keluarga mereka, kenalan, pengusaha kantin serta pekerja mereka. Setakat ini semua sudah ditemui kecuali seorang pelajar lelaki tahun 5. Dalam pada itu, Ching Au menafikan pihaknya ada bekerjasama dengan mana-mana badan bukan kerajaan NGO bagi mengumpul sumbangan untuk diberikan kepada keluarga mangsa. Jumlah kes demam denggi dari 11 hingga 17 Disember lalu meningkat 4.2%, iaitu 1,950 kes berbanding minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan hari ini memaklumkan 5 kematian akibat komplikasi demam denggi turut dilaporkan pada minggu yang sama. Menurutnya, sebanyak 58 lokaliti hotspot dilaporkan berbanding 55 pada minggu sebelumnya. Daripada jumlah itu, 32 lokaliti hotspot berada di Selangor, 16 di Sabah, 6 di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta 4 lokaliti di Pulau Pinang. Kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan sehingga kini ialah 62,060 kes berbanding 25,161 bagi tempoh sama tahun lepas. Ini menunjukkan peningkatan 146.7%, manakala 49 kematian akibat komplikasi denggi turut dilaporkan berbanding 19 kematian bagi tempoh sama pada 2021. Orang ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga bagi mencegah peningkatan kes demam denggi, terutama mereka di kawasan terjejas banjir. Hampir 55,000 mangsa membabitkan 15,343 keluarga ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS seluruh negara akibat banjir. Sebanyak 274 PPS dibuka di 5 negeri yang terjejas iaitu Kelantan, Johor, Terengganu, Perak dan Pahang. Berdasarkan kemaskini portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM setakat jam 6 petang tadi, jumlah mangsa banjir tertinggi dicatatkan di Terengganu dengan 27,895 mangsa di 193 PPS. Seterusnya di Kelantan, 25,180 mangsa direkodkan berada di 77 PPS. Manakala di Johor, 2 pusat pemindahan dibuka untuk menempatkan 46 mangsa. Di Perak dan Pahang pula hanya 1 PPS dibuka, masing-masing bagi menempatkan 26 dan 22 mangsa. Di sini adalah salah satu keris yang berkait rapat dengan Kerajaan Negeri Selangor, yang di mana kita boleh nampak dari segi bahannya, materialnya dibuat daripada gading, yang mana pada dulunya dikhususkan untuk golongan raja dan bangsawan, dan kita boleh lihat juga batu kecubung, amethyst, batu yang permata yang juga khusus untuk golongan raja dan bangsawan. Dan kita boleh lihat penggunaan emas lah, seperti yang kita tahu warna kuning adalah warna khas, warna yang khusus untuk golongan sultan, golongan diraja. Dan kita boleh tengok juga jata negeri Selangor, di mana setiap kerajaan Melayu mempunyai jata, lambang untuk menunjukkan wilayah mereka. Kuala Lumpur menjadi destinasi domestik dan antarabangsa kedua tersohor dalam kalangan rakyat Malaysia pada suku ketiga tahun ini selepas Kuta di Bali, Indonesia. Menurut Airbnb, pembukaan semula ekonomi di lebih banyak negara melonjakkan permintaan dalam kalangan pengembara antarabangsa yang ingin berhubung semula dengan kenalan atau melawat destinasi kegemaran masing-masing. KL menjadi pilihan pengembaraan antarabangsa didorong lokasi dengan persekitaran semula jadi, kepelbagaian budaya dan variasi makanan tempatan. Dalam pada itu, perjalanan domestik masih jadi pilihan dalam kalangan rakyat Malaysia pada suku ketiga. Meskipun perjalanan antarabangsa mencatat pemulihan, Ipoh muncul destinasi paling popular di Airbnb diikuti Kuching, KL, Kota Kinabalu dan Genting Highlands.
The Gingerbread City adalah pameran tahunan popular di London, United Kingdom yang telah diadakan sejak 2016. Dengan membawa tema perubahan iklim tahun ini, penganjur mereka cipta dan membangunkan 5 zon iklim menggunakan resepi gingerbread yang direka khas untuk tujuan itu. Gingerbread City adalah dunia miniatur yang dibangunkan oleh arkitek profesional menggunakan biskut halia atau gingerbread serta gula-gula dan manisan lain. Objektifnya mempromosi bidang seni bina kepada orang awam selain menunjukkan kebolehan dan kreativiti golongan arkitek. The reason why we do Gingerbread City is to get the public really engaged and excited about architecture. It's really the introduction to what architects can do and the creativity they can bring to our cities and communities. They construct it and they bake it as well. So they do all the different parts from the design all the way through to bringing it here and installing it. Pengunjung pula mengakui terhibur melihat pameran ini selain mengagumi kreativiti arkitek terlibat. And they enjoyed the colours and the animals. They recognised some of the cookies and thankfully not all of them at this stage in terms of the sweets. But yeah, no, it was really good fun, and I mean the creativity of the architects is amazing. Penganjur tidak menafikan disebabkan ia diperbuat daripada manisan berbagai warna. Ada struktur binaan di pameran ini kadang-kala hilang, namun mereka tidak kisah dan bertindak mengganti atau memperbaikinya semula. Kumpulan arkitek mengambil tempoh 200 jam untuk mendirikan keseluruhan miniatur ini. Miniatur ini akan dikompos sebaik pameran berakhir pada 3 Januari nanti. Belum pun setahun bertapak dalam dunia K-pop, New Jeans membuktikan mereka terus popular dengan hasil karya baharu. Selepas berjaya menawan hati peminat, sejak Julai lalu, kumpulan 5 anggota remaja ini tampil pula dengan single Ditto yang disifatkan sebagai muzik musim sejuk. Ditto adalah lagu pra-pelancaran sebelum album mereka berjudul OMG dikeluarkan pada 2 Januari nanti. Lirik lagu Ditto turut dihasilkan oleh salah seorang anggota kumpulan itu, Minji. Menurut Spotify, Ditto mencatat penstreaman kira-kira 2 juta pada hari pertamanya, mengatasi lagu-lagu New Jeans sebelum ini seperti Attention dan Hype Boy. Di carta album global pula, ia berada di kedudukan 57. Untuk kekal relevan dengan selera golongan muda masa kini, video muziknya diterbitkan dalam 2 versi di YouTube dengan jumlah tontonan menghampiri 10 juta. Untuk rekod New Jeans bernaung di bawah Adore, anak syarikat Hype yang terkenal melahirkan artis popular seperti BTS. Mereka tampil dengan lagu pertama Attention pada Julai lalu secara mengejut tanpa sebarang promosi atau pengumuman. Langkah berani itu dilihat menjadi apabila New Jeans pantas menjadi ikutan dengan konsep dan muzik yang disifatkan segar seiring dengan usia belasan tahun mereka. Sedikit laporan sukan, skuad Harimau Melaya melepasi ujian di arena lawan apabila membuka kempen Piala AFF menewaskan Myanmar. Kemenangan 1-0 semalam menampilkan 2 watak penting, Faisal Abdul Halim selaku penjaring gol kemenangan, juga ketangkasan penjaga gol Ahmad Shihan Hazmi Muhammad menyelamatkan sepakan penalti di lewat permainan. Bertandang ke Stadium Tuna Yangon seperti dijangka, Harimau Melaya dipaksa bekerja keras menyerap asakan Myanmar. Kesilapan batin tuan rumah bagaimanapun hampir dihukum Faisal Abdul Halim, namun rembatannya sedikit tersasar. Selepas rehat, serangan awal Harimau Melaya berjaya memerangkap Myanmar. Faisal tenang menyambut lorongan ketua pasukan Safawi Rashid pada minit ke-52 sebelum menewaskan penjaga gol tuan rumah.
Saingan tambah rancak menyaksikan Myanmar menggandakan asakan memburu gol penyamaan. Sehinggalah memasuki masa kecederaan, tuan rumah dihadiahkan sepakan penalti selepas bola terkena tangan pemain pertahanan Sharon Nazim Zulpakar. Bagaimanapun, penjaga gol Ahmad Syihan Hazmi Muhammad berjaya menghalang sepakan yang diambil oleh Win Naing Tun. Kekal 1-0 sehingga berakhir 12 minit masa tambahan. Kemenangan ini menamatkan badi kekalahan skuad kebangsaan di Stadium Tuna sejak 2016. Harimau Melaya yang dibimbing Kim Panggon akan menentang Laos pada aksi kedua di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu ini. Pada satu lagi aksi kumpulan B, Vietnam bermula garang menundukkan Laos. Tidak banyak yang mampu dilakukan Laos di gelanggang sendiri apabila tumpas 6 gol tanpa balas. Berlangsung di Stadium Nasional Laos, seawal minit ke-15, Vietnam berjaya membolosi gawang tuan rumah menerusi tandukan Nguyen Tien Lin. Juara 2 kali itu menggandakan jaringan 2 minit sebelum rehat menerusi Dong Hundung. Bersambung babak kedua, Laos semakin long lai untuk mengekang penguasaan Vietnam. Ho Tan Tai menambah gol ketiga Vietnam pada minit ke-55 disusuli gol keempat yang dihasilkan Dong Van Hau 3 minit berselang. Minit ke-82, Vietnam terus menghukum tuan rumah menerusi gol kelima yang disudahkan Nguyen Van Tuan. Belum puas, Vun Van Tan melengkapkan kemenangan 6-0 Vietnam pada masa kecederaan. Vietnam kini di tangga teratas kumpulan B berdasarkan kelebihan jaringan mengatasi Harimau Melaya. Malaysia dijadual menentang Vietnam di Stadium My Dinh, Hanoi 27 Disember ini. Rumah bertemakan watak siri popular kanak-kanak Pippi Longstocking muncul juara pertandingan Gingerbread House di Sweden. Paparannya mengakhiri Buletin Didik. Dengan itu saya Zaiti Zubir, salam hormat dan kita jumpa lagi.